Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Jalishan yang dihormati dan rakan-rakan yang saya kasihi. Nama saya ialah Ivy Mimi. Boleh panggil saya Ivy. Nama saya ialah Irene Siapini. Boleh panggil saya Irene. Nama saya ialah Adeline Tan Sin Ying. Boleh panggil saya Adeline. Kami dari kelas sejarah 1 Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Hari ini, kami akan membuat perbincangan mengaplikasikan komunikasi interpersonal secara berkesan yang bertema media sosial sebagai alat komunikasi untuk menjalankan komunikasi interpersonal. Adakah seseorang boleh berkongsi tentang pengenalan komunikasi interpersonal? Sebelum saya memperkenalkan apa itu komunikasi interpersonal, pemahaman terhadap definisi perkataan komunikasi juga adalah penting supaya kami dapat membincangkan topik kami dengan lebih lanjut. Pengertian komunikasi menurut seorang penulis buku Indonesia yang banyak menyumbang idenya dalam perkembangan ekonomi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang efektif, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Joseph A. DeVito, seorang sarjana Persatuan Komunikasi Kebangsaan di Amerika Serikat, komunikasi interpersonal atau komunikasi antara pribadi adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua atau kadang-kadang lebih dari dua orang yang saling tergantung satu sama lain. Dalam erti kata yang lain, komunikasi interpersonal adalah penyampaian maklumat oleh satu orang dan penerima maklumat oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai kesannya dan dengan peluang untuk memberikan maklum balas segera. Terdapat 6 kategori kemahiran interpersonal, iaitu keupayaan untuk menerima perasaan dan idea, bertanya soalan, menyampaikan maklumat dan penunjuk, dan yang paling penting ialah kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami mereka. Melalui interaksi, seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. Individu yang mempunyai kemahiran komunikasi mempunyai peluang lebih baik menyesuaikan dirinya dengan persekitaran. Orang yang mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal yang kuat boleh meluahkan emosi dan fikiran mereka dengan lebih baik serta menunjukkan lebih banyak perasaan empati terhadap orang lain. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antara personal atau komunikasi antara pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi,
serta maklumat lainnya secara bersemuka kepada individu lainnya. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa ungkapan yang diberikan. Persoalannya, bagaimana media sosial sebagai alat komunikasi untuk menjalankan komunikasi interpersonal secara berkesan. Internet telah menjadi alat komunikasi yang berkuasa senario hari ini. Komunikasi secara asasnya merupakan proses penghantaran maklumat atau data dari penghantar kepada penerima yang terdiri daripada manusia, haiwan dan mesin. Komunikasi atas talian merujuk kepada penghantaran mesej di antara penghantar dan penerima yang melibatkan kepada pengantaran komputer. Ini lebih mudah dijelaskan sebagai komunikasi antara komputer. Internet yang lebih difahami sebagai medium atas talian sering dibincangkan sebagai komunikasi yang tidak melibatkan sepadan di antara media dan individu itu sendiri. Apabila isu komunikasi atas talian itu diperdebatkan, media sosial adalah alat yang terkini digunakan oleh pengguna internet untuk berkomunikasi di kalangan pengguna internet, karena yang menyediakan komunikasi yang berkesan secara dua hala. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, juga akan berlaku perkembangan dalam cara berkomunikasi, dari mana komunikasi hanya boleh dilakukan dalam satu arah hingga kini kita boleh melakukannya dalam dua arah. Kemunculan pelbagai peranti elektronik yang disertai dengan kehadiran rangkaian internet menjadikan era kini sebagai era yang mudah untuk berkomunikasi sama ada dalam jarak dekat maupun jauh. Media sosial adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain secara virtual dan jarak jauh. Media sosial telah menjadi kaedah baru untuk berkomunikasi dan telah dimanfaatkan secara positif maupun negatif oleh pelbagai pihak untuk mencapai tujuannya. Seterusnya, komunikasi interpersonal sememangnya lebih berkesan jika dilakukan melalui media sosial berbanding komunikasi interpersonal secara bersemuka. Dalam arti kata lain, media sosial mempunyai peranan penting dalam menggalakkan keberkesanan komunikasi interpersonal. Melalui media sosial, komunikasi interpersonal dapat dilakukan dengan mudah tanpa dipengaruhi oleh jarak, ruang dan waktu. Media sosial dianggap sebagai alat untuk komunikasi interpersonal secara berkesan kerana penggunaan media sosial membolehkan seseorang itu dapat mencatatkan atau mengambil gambar mesej yang ditat dalam perkataan sebagai rujukan untuk masa depan. Misalnya, seseorang telah membuat aduan kepada syarikat yang menaikkan harga garam sesuka hati telah menerima maklum balas mesej yang agresif
yaitu mesej yang di-type mengutuk seseorang tersebut. Melalui penggunaan media sosial, seseorang ini bolehlah membuat penyimpanan perkataan-perkataan tersebut sebagai bukti untuk diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Secara tidak langsung, maklumat individu untuk membuat aduan kepada kementerian telah dicapai melalui mesej yang disimpan. Komunikasi interpersonal melalui media sosial adalah salah satu cara untuk berinteraksi dan bersosialisasi sebagai penyesuaian terhadap orang yang mempunyai pelbagai jenis ciri. Pada pendapat saya, komunikasi interpersonal bukan sahaja dapat dilakukan secara bersemuka. Kehadiran media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram menjadikan komunikasi ini berlaku secara tidak langsung. Penggunaan media sosial dapat memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan keluarga dan rakan yang berada di tempat yang jauh tanpa bertemu langsung. Media sosial dapat membantu pengguna untuk berkomunikasi melalui pesan teks, panggilan suara atau panggilan video. Hal ini dapat memudahkan orang untuk berkomunikasi dan melihat satu sama lain melalui panggilan video, walaupun mereka berada di lokasi yang jauh. Ya, saya setuju dengan pendapat kamu, Irene. Penggunaan media sosial dalam komunikasi interpersonal adalah lebih berkesan kerana mesej yang disampaikan lebih tersusun dan orang lain boleh memberikan maklum balas melalui cara yang lebih menarik. Contohnya, penerima berpeluang menggunakan pelbagai jenis emoji untuk memaparkan perasaan mereka semasa perbincangan dilaksanakan menggunakan aplikasi WhatsApp. Hal ini menjadikan konservasi antara dua pihak lebih rancak. Dari segi yang lain, maklum balas yang diterima dalam bentuk tulisan menggunakan mesej teknikal yang struktur dan dirancang untuk disampaikan kepada audiens lain. Struktur yang teratur ini memudahkan audiens dalam memahami dan mentafsir maklumat yang disampaikan berbanding dengan ucapan verbal. Kesannya, media sosial dapat meningkatkan komunikasi antara masyarakat. Seterusnya, saya berpendapat bahawa penggunaan media sosial menyebabkan maklumat melintasi sempadan. Misalnya, wartawan membuat temu ramah dengan pengulas hal ehwal politik semasa sempena pengumuman keputusan pilihan raya. Penggunaan aplikasi seperti Facebook membolehkan seluruh warga Malaysia menonton berita secara langsung tanpa perlu menjejak kaki ke tempat temu ramah tersebut. Selain itu, dari perspektif yang lain pula, pengguna aplikasi Facebook berkongsi video tentang kes buli yang berlaku di sekolah menengah. Melalui saluran ini, rakyat akan peka tentang keseriusan tahap kes buli ini walaupun mereka tidak menonton berita. Berbagai pihak akan saling bertukar pendapat mereka untuk membahas isu ini. Penggunaan media sosial dalam komunikasi interpersonal mampu meningkatkan potensi yang terdapat dalam diri kita, yaitu membangunkan gagasan-gagasan inovatif
penggabungan ide-ide kreatif orang lain. Saya juga ingin berkongsi idea saya. Tambahan pula, komunikasi interpersonal melalui penggunaan media sosial dapat dilakukan di mana-mana dan bila waktu sahaja. Media sosial adalah medium komunikasi interpersonal. Misalnya, komunikasi tidak formal berlaku antara pihak melalui aplikasi WhatsApp yang memperkenalkan cara komunikasi suara dan panggilan video. WhatsApp membolehkan pengguna berbicara secara bersemuka dengan lawan bicara pada fitur panggilan video. Pembualan telefon ini dapat menyampaikan maklumat dengan cepat dan menghubungi orang yang jauh. Hal ini mengurangkan jurang komunikasi antara masyarakat kerana hubungan yang lebih baik mampu dijalinkan. Semasa penularan wabak COVID-19, media sosial seperti Google Meet telah mengambil alih cara ahli organisasi mengadakan mesyuarat secara bersemuka. Dengan adanya fungsi serupa panggilan video dalam aplikasi Google Meet ini, ahli dapat melihat muka ahli yang lain semasa mesyuarat berlangsung. Bukan hanya suara sahaja kedengaran. Fleksibiliti media sosial meningkatkan efisiensi dan kecukupan penyampaian maklumat. Interaksi sesama ahli juga kekal meriah. Lebih-lebih lagi, perbincangan juga mampu dilakukan secara dalam talian. Ahli organisasi atau juga guru yang mengajar menyediakan slide untuk tatapan umum. Biasanya, penyampaian maklumat atau mengemukakan idea melalui kaedah sebegini mampu menambah tumpuan serta menarik perhatian penerima maklumat kerana paparan unsur video dan grafik. Jelaslah bahawa pengaplikasian media sosial sebagai alat komunikasi mampu membolehkan komunikasi interpersonal secara berkesan. Kesimpulannya, media sosial memainkan peranan penting dalam komunikasi interpersonal pada zaman ini. Media sosial membolehkan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia secara mudah dan pantas. Oleh itu, generasi muda zaman moden haruslah memanfaatkan media sosial dalam komunikasi interpersonal. Media sosial dapat diakses dengan mudah oleh sesiapa sahaja yang memiliki peranti yang bersambung dengan jaringan internet. Saya bersetuju dengan pandangan Irene. Dari perspektif saya, media sosial telah membawa pengaruh kepada masyarakat seperti memungkinkan terjadinya komunikasi secara lebih cepat, murah dan dimanapun. Media sosial membolehkan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia secara mudah dan pantas. Media sosial telah membangun dan menguatkan hubungan interpersonal. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk secara konsisten berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Melalui media sosial, pengguna dapat tetap merasakan kehadiran orang yang diajaknya berbicara.
Saya mempunyai ide yang sama seperti Adeline. Media sosial amat berguna dalam kehidupan dewasa ini. Media sosial membantu memperluas jaringan pertemanan. Media sosial memungkinkan individu untuk berhubung dengan orang-orang baru yang memiliki minat atau perhatian yang sama. Melalui media sosial, hubungan silaturahim dapat dieratkan dan dijamin. Penggunaan media sosial juga membantu komunikasi interpersonal dijalankan secara berkelanjutan dan mendalam. Hal ini kerana jaringan media sosial yang tidak terbatas membolehkan seseorang pegang akan perkara yang berlaku di sekeliling. Masyarakat berpeluang memberikan pendapat mereka seperti cadangan penyelesaian untuk mengelakkan diri daripada penipu yang cuba menipu melalui pesanan ringkas. Kesannya, seseorang yang terdedah kepada pandangan masyarakat yang berbeza-beza mampu melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau membentuk suatu badan serta membangunkan wawasan untuk membentuk keamanan negara. Namun, penggunaan media sosial juga memberikan cabaran dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi melalui media sosial cenderung bersifat terbatas dan kurang memperhatikan aspek verbal dan non-verbal yang penting dalam komunikasi tatap muka. Pesan yang disampaikan melalui teks, emoji atau gambar seringkali dapat menimbulkan kebingungan atau salah tafsir. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi kualitas interaksi interpersonal. Banyak orang menghabiskan waktu berlama-lama di media sosial sehingga mengurangkan waktu yang dihabiskan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang di sekitar mereka. Kita haruslah memahami bahawa media sosial bukanlah pengganti komunikasi tatap muka. Namun, dengan kesedaran yang tetap, media sosial dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk memperkaya komunikasi interpersonal. Kita perlu menjaga keseimbangan antara penggunaan media sosial dan interaksi langsung dengan orang lain. Kedagihan media sosial dalam kegiatan aktiviti yang tidak bermanfaat mestilah dielakkan. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial dapat menyebabkan kehilangan keterampilan sosial di kehidupan bermasyarakat. Ingatlah bahawa hanya boleh menjadikan media sosial yang berupaya mencipta peradaban manusia, tidak bolehnya menjadi senjata yang akan menghancurkan masa hadapan kita. Setakat ini sahaja perbincangan kita untuk tema hari ini. Sekian, terima kasih.